tempat saya ni ada lebih baik kita letakkan Al-Fatihah. Pasal di sini dah berlakunya tempat mana pertumpahan darah di antara kerajaan British dan kerajaan Tanah Melayu itu dibina balik bangunan setahun selepas kejadian tahun 1951 dibina baliklah bangunan ni. Lebih orang kata cici keselamatan pasal konkrit pun tebal macam ni. Jadi aku pun inilah tapak asalnya lah. Dalam filem Bukit Kepung tu Tan Sri Jin Samsudin tak membuat penggambaran di kawasan sini lah. Dia membuat penggambaran di kawasan Empat dan di kawasan Lengan. Balai Polis dalam filem yang terbakar bukan Balai Polis di sini. Tapi sejarah Bukit Kepung tu mengambil masa yang begitu lama sehingga orang kata diterbitkan balik, dikeluarkan balik oleh KRD Studio. Sehinggalah sampai sekarang orang semua boleh tengok cerita dia. Jom kita naik ke atas lah. Dirasmikan pada 23 Februari tahun 2017 sempena tadi memperingati hari serangan Balai Polis Kepung pada 23 Februari tahun 1950. Jadi galeri kami ni ada dua aras, aras pertama dan aras kedua. Aras pertama ni kita pamerkan kebanyakan daripada zaman era darurat. Okey, zaman Jepun dan zaman komunis. Aras dua kita lebihkan pamerkan senjata-senjata lah. Okay. Dan galeri B ni kita usulkan cerita jurdrama bagaimana filem Bukit Kepung terjadi. Okey. Sebelum permulaan cerita, waktu zaman era darurat tahun 1948 hingga tahun 1960, zaman tu memang Singapura pun sama juga, memang orang kata zaman pendudukan Jepun. Okey. Jepun attack Tanah Melayu. Jadi ini yang peluru kapal perang dan tak meletup lah, kita keluarkan peluru dia dan kita pamerkan sini. Ini original. Jadi ini basikal sebenarnya basikal kepada British. Pasal Jepun datang buat serangan, dia nak jajah. Dia tak naik basikal, dia tak bawa banyak peralatan. Jadi banyak dia punya senjata, peralatan, pakaian semua dia rampas daripada British. Okey. Okey, ini pedang samurai di mana panglima kedua tentera Jepun waktu Perang Dunia Kedua masuk Tanah Melayu tahun 1942, kapal terbang dia ditembak jatuh. Jadi inilah dia punya orang kata yang asli, yang original pedang samurai. Yang ada sekarang ni pun cuma klon. Okey, ini senjata-senjata di mana orang kata satu lagi kapal terbang ditembak jatuh di Bukit Naneng, Pagoh, Muar. Senjata Jepun. Pedang samurai lah. Ya, pedang samurai. Ni. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tak pernah tengok, ini bekas keluaran Jepun yang pertama lah. Ada daun pisang, ada buah pisang. Dan ini senjata-senjata Jepun yang digunakan revolver lah. Okey, ini drama di mana kita pamerkan zaman era darurat tahun 1948 hingga tahun 1960.
banyak peristiwa kejadian di tanah Melayu ketika itu. Ini antara orang kata sebahagian orang kata peristiwa yang orang kata menyayat hati, peristiwa hitam. Okey, di mana macam contohnya sabotaj kereta api. Okey. Ini sabotaj kereta api ni, urusan ada pembunuhan, banyak pembunuhan ketika ini. Okey. Komunis di tanah Melayu ni diiktiraf. Kalau tak diiktiraf, nama dia bukan Parti Komunis Malaya. Sebab diiktiraf dah, itu ditubuhkan Parti Komunis Malaya. Tujuan utama ditubuhkan untuk menghalau tentera Jepun di tanah Melayu. Dia berjaya. Satu perjanjian dibuat, waktu permulaan perjanjian dibuat, segala senjata api, peralatan, pakaian, perubatan semua diluluskan oleh kerajaan British dan kerajaan tanah Melayu. Apabila dia berjaya menghalau tentera Jepun, dia membuat perjanjian yang kedua, eksekusi yang kedua. So kerajaan British dan kerajaan tanah Melayu dia tak membenarkanlah, tak meluluskanlah agreement tu. So itu yang dia memberontak sehingga lewat sampai tahun 90-an di tanah Melayu. Okey. Adik-adik yang tak pernah tengok, ini ketung. Waktu zaman era darurat, benda ni penting. Pasal zaman tu communication tak ada. Okey. Jadi ini antara orang kata yang paling penting jika ancaman pencerobohan di kawasan kampung. Jadi ketung ni ada bunyi pukulan dia. Pukulan dia tanpa henti. Okey. Jadi kampung sebelah dengar, dia akan sahut. Okey. Okay. Waktu zaman dulu pasukan keselamatan kita tak ada lokal puan. Okey. Cuma ada dibekalkan kickbox ni. Okey, kickbox ni untuk orang kata anggota pasukan keselamatan kita yang bertugas waktu tu. Jadi segala peralatan dia, pakaian dia semua letak di dalam ni. Okey. Kita akan sekali lagi. Jadi semua dah sampai sini. Sini galeri B, di mana bangunan ni setahun selepas kejadian dibina balik. Okey, tahun 23 Februari 1951 lah dibina balik. Kalau tuan-tuan tengok masuk sutun ni tadi, kalau orang tengok pada luaran nampak macam penjara. Tapi kalau tak tengok habis, pasal kalau tengok habis tu kita ada nampak corong asap atas. Jadi ini adalah Barek Kelamin. Barek Kelamin. Waktu tahun 1950 dibina, bangunan ni adalah Barek Kelamin. Ya betul. Sebab itu dia ada corong asap. Corong asap ni orang kata memang dapur lah. Okey, berhadapan bilik. Dulu Barek Kelamin adalah dapur. Tandas di luar, toilet di luar. Okey. Jadi kita galeri B ni kita lebih pamerkan orang kata cerita tentang orang kata Balai Polis Bukit Kepong lah, dan artifak-artifak yang kita jumpa kat sini, dan kita tunjukkan diorama bagaimana struktur dalaman Balai Polis Bukit Kepong. Jadi sebelum kita pergi struktur dalaman Balai Polis Bukit Kepong, ini kalau tuan-tuan puan tahu, ini adalah pakaian polis Johor yang pertama. Waktu zaman dia darurat tahun 1948 hingga tahun 1960. Okey, jadi ini pakaian dia, inilah daripada atas sampai ke bawah. Jadi logo yang digunakan ini bukan logo PDRM, bukan logo polis. Waktu tu ini adalah logo Diraja Johor. Okey. Gong ni pun gong yang keramat. Okey, kita ambil di Kota Tinggi gong ni. Gong tembaga lah, pasukan polis ni. Ini logo yang lama lah. Kalau tuan ini kita pamerkan drama di mana pejabat Ketua Polis Balai. Jadi Balai Polis Bukit Kepong, pejabat Ketua Polis Balai dia macam inilah struktur dalaman dia. Okey, macam inilah dia punya reka bentuk dalaman dia. Okey, ini adalah bukan lokap, ini adalah stor simpanan. Pasal di pejabat Ketua Polis Balai, senjata dan peralatan yang kata yang pasukan keselamatan punya akan disimpan di pejabat Ketua Polis Balai. Okey. Okey, ini drama di mana pejabat orang kerajaan atau pejabat orang datang untuk
Protap. Okey, itu Protap. Okey, jadi ini adalah buku laporan di mana tahun 40-an, 50-an. Ini tulisan orang dulu. Ya, masih ada lagi kat sini. Kalau boleh baca tulisan orang-orang dulu. Cantik yang tulisan dia. Sama-sama, ya betul. Blessing dia cantik. Macam my father's handwriting. So, saya dah tengok dia punya laporan ni, dia banyaknya laporan ni macam ancaman. Sesebuah kawasan, okey, dia nampak macam orang yang tak kenal lalu, dia buat report lah. Dia buat report. Okey. Ni adik-adik ni tengok ni, zaman korang tak ada lagi ni. Semua digital. Semua digital semua. Orang jahat. Ini diorama di mana beret kelamin lah. Itu saya cakap, berhadapan bilik beret ni adalah dapur. Ini struktur yang dibina bangunan ni lah. Macam ni. Ya betul. Jadi bilik air dia di luar. Okey, makanan yang popular dekat sini adalah ikan baung, udang galah, di Bukit Kepong ni lah. Makanan yang popular di Bukit Kepong. Jadi inilah struktur dalaman beret kelamin. Okey, benda ni fungsi dia adalah kalau berlakunya serangan ataupun ni dia orang akan lari ke bawah. Nanti saya akan tunjukkan struktur bawah dalaman dia macam mana. Bunker macam tu. Ya betul. Dia macam benteng. Okey. Okey, ini adalah pemeriksaan barang diorama di mana kita tunjukkan kit inspection. Waktu zaman era dulu, anggota polis, anggota pasukan keselamatan kita sebelum memulakan tugas, dia akan susun satu persatu pakaian dia dan akan diperiksa oleh ketua polis balai. Okey, jadi itu sebablah orang dulu-dulu ni dia ni berdisiplin. Okey. Ini amalan ni bukan tak ada sampai sekarang, tapi amalan ni telah diserapkan diri kita sendiri yang nak buat benda ni. Dulu kita membentuk. Sebab itu dapat orang kata kepribadian seseorang tu. Sekarang ni bila sendiri, ada yang buat, ada yang tak buat. Itu yang tak dapat membentuk. Okey. Disiplin orang dulu. Yes. Okey, ini drama di mana beret bujang. Tadi beret kelamin, ini beret bujang di mana anggota pasukan PJRM, pasukan keselamatan kita yang belum berumah tangga, inilah bilik dia orang. Okey, adik-adik boleh tengok. Saya tanya itu pun budak zaman sekarang tak tahu tu apa tu. Yang putih tu. Saya tanya putih tu apa tu? Tak tahu tu. Saya kata Kelambu. Dengar itu macam kelambu kan. So diorang ni apa macam ni lah zaman diorang. Okey, tak ada lokal. Okey, inilah kit box yang dibeli. Okey, so ada tulis nama, nombor badan diorang. Nama orang tu. Ya betul. Nama dia serial nombor. Ya betul, serial nombor. PC constable ni. Ni PC ya. PT constable. ML mata-mata laut. Mata-mata laut. ML ni mata laut. MM ni mata-mata. Okey. Dulu guna macam tu, sekarang guna special brand. So banyak macam cawangan unit lah sekarang. Yes. Apa jadi? Ya, boots. Ini orang muda. Okey, dan belah kiri saya ni boleh tengok ini artifak-artifak yang kita jumpa di tapak Balai Politik Kepong ni dan di sungai berhadapan di Balai Politik Kepong ni lah. Okey, kita jumpa ni, kita buat negosiasi dan kita akan pamerkan lah kepada. Tapi kalau pun tengok pun memang pinggan ni macam ni dah tak ada zaman ni sekarang kan. Tak ada lagi. Tak ada lagi. So ini tadi itu dia punya beret kelamin dia, bilik tidur dia. Inilah dapur dia orang. Itu zaman dulu lah. Inilah susunan sedikit macam mana struktur. Dulang tu pun tak nampak lagi. Dah tak ada dah. Tak ada lagi. Ini waktu nak dapatkan satu persatu ni jauh merata pusing ni. Cari ya. Tiffin tu ada lagi. Ada Ada kan? Ada lagi. Biasa nampak juga. Biasa nampak lagi. Betul lah. Cuma dulang tu. Dulang memang tak ada. Biasa. Ini juga antara sebagian artifak kami lah yang kami jumpa lah. Sebab tu kawasan Balai Politik Kepong ni kita tak bagi orang menceroboh ataupun menggunakan sebarang tapak kawasan ni pasal masih ada lagi artifak yang kami belum buat lagi. Belum fully. Tempat kami ya. Tapi kita boleh kusang lagi. Boleh. Nanti boleh ambil gambar. Saya bagi Kak Limat saya ringkas dulu. Yes.
ni, okey. Puan boleh tengoklah kat sini, okey, sedikit orang kata scene bagaimana peristiwa Balai Polis Bukit Kepong tu lah. Anggaran kurang lebih kekuatan komunal waktu tu lebih kurang 200 orang melawan pasukan polis kita di Balai Polis Bukit Kepong waktu tu anggaran lebih kurang dalam 20 orang. Okey, diorang kena ambil sebab ini datuk nenek moyang kita mempertahankan tanah air. Sebab apa? Mati suami, isteri angkat senjata. Sebab itu peperangan tu, serangan tu mengambil masa ke 5 ke 6 jam proses tu. Ikutkan kekuatan dalam 200 nak serang ke 20 orang tak sampai sejam pun rasa boleh kan. Tapi ini semangat datuk nenek moyang kita mempertahankan tanah air. Ni ada orang tekan ni. Kalau tak ada kita boleh tekan tengok cerita dan saya tunjukkan bagaimana scene ni. Kita tunggu sekejap lah. Okey. Adik tekan. Okey. Tekan. Tekan je. Kamu buat video. Okey, ini struktur Balai Polis Bukit Kepong yang depan yang kecil tu, berhadapan JT tu, yang ada bot tu, itu adalah Balai Polis Bukit Kepong. Yang besar sikit tu, bumbung tu, itu adalah Barek Kelamin. Okey. Yang tepi yang kecil tu, itu adalah Balai Raya. Okey. Yang belakang ni yang derek panjang tu, itu adalah kedai yang depan ni lah. Ya, betul. So poin-poin yang merah ni adalah komunis So dia mengelilingi kawasan Balai Polis Bukit Kepong ni. Okey. Ini kata-kata komunis tu lah. Sebab. Okay, ideologi komunis ni apabila dia membuat serangan, dia akan kata betul-betul bunuh dan kejam bunuh dan orang kata bakar sekali. Itulah agenda dan ideologi komunis kalau buat serangan. Sekarang komunis dia tak angkat senjata, tapi dia membuat serangan ideologi yang lain. Ya, betul. Tembak kacang. Bukan kepala. Ya, betul. Pakcik tak nak balik dah. Mereka kita sebagai pahlawan demi mempertahankan kedaulatan hingga berhentikan darah yang penghabisan dengan semangat kepahlawanan Ketua Polis Balai nama dia Sarjan Jamil bin Muhammad Syah. Dia ni dah orang kata hero di mana James Samsudin pegang watak hero. Jadi waktu kejadian sebenarnya dalam filem tu apa kita punya Ketua Polis Balai Sarjan Jamil ni ditembak awal tu. So dalam filem tu dia nak ceritakan hero kalau mati dulu mati lambat. Dia Sarjan Jamil waktu tu memang tak ada anak isteri. Waktu tu dia berseorang diri kat sini. Tapi ada anggota-anggota bawahan dia, anak buah dia yang membawa anak bini dia yang berada di Barek Kelamin dan adik yang terbunuh. Okay? Dan pakcik yang masih ada waktu tu kejadian masih hidup sampai sekarang. 2 orang, satu lagi masih ada pahlawan negara. Makcik Jamila tu duduk situ. Itulah lambang kemenangan. Selalu bawa dia datang sini. Ada 23 tahun. Tapi sekarang dia dah usul umur dia pun dah Kisah sejarah mereka dijadikan tinta sejarah negara. Semoga Allah beri rahmat atas roh mereka dia punya waris di atas kesetiaan masih kalau nak kita ada
memang kita memang setiap okey 23 setiap tahun kita akan sendiri so kita mahu memperingati anggota-anggota korban ni, kita membuat target sikit orang kadang ada yang ada sponsor, kita ada buat sikit carnival untuk masyarakat jadi kita join Untuk public. yes, betul. Kita Februari insyaAllah. Untuk Februari. Itu ada announce kat mana-mana jadi kita boleh. Kami punya portal Facebook pengumuman Tengok. InsyaAllah. Google pun kita ada. Ini adalah aksesori apa pakaian uniform daripada atas sampai ke bawah sarjan jamil ni kan. Okey, ada dia punya songkok, dia punya tongkat. So dia punya buku laporan dia ini buku laporan dia sebagai ketua polis balai waktu tu dia hamster dengan dia punya umbrella terpindah. Okey. Ini adalah gambar di mana sebelum kejadian Balai Polis Bukit Kepong kena serang tapi tak dapat disahihkan tahun dia bila diambil tapi yang dapat disahihkan gambar ni diambil sebelum kejadian. Ini bot yang dibakar lah. Sebab tu bot ni baru berlabur di sini menghantar kita punya anggota. Okey, ini gambar-gambar kenangan lah sebelum diambil. Okey, ini pelongsong peluru yang kita jumpa di tapak Balai Polis Bukit Kepong ni lah. Banyak banyak dia punya pelongsong peluru. Saya pun tak dapat tahu banyak macam mana tapi inilah yang kita pamerkan kepada orang awam. Okey. Salah satu bukti yang paling sahih yang saya suka tunjukkan kepada orang ini. Okey, ini gambar selepas kejadian. Okey, Menteri Besar Johor waktu tu Datuk On bin Jaafar. Okey, datang melawat tapak kejadian ni. Inilah orang kata gambar-gambar tragedi serangan Balai Polis Bukit Kepong yang sahih. Okey, ini adalah anggota polis yang terkorban so apabila dibunuh dia dibakar. Ini dia punya orang kata agenda dan ideologi komunis membuat serangan. Sangat kejam. Sangat kejam Untuk mata jangan tengok. okay. Ini salah satu bukti juga di mana report OCPD waktu tu OCPD Pagoh Balai Polis Bukit Kepong ni dibawa pentadbiran IPD Pagoh. Sekarang ni Bukit Kepong ni dibawa IPD Muar. Okey, so ini adalah report di mana Ketua Polis Balai IPD Pagoh OCPD Datuk Jeras okey, dia membuat report ni setelah dia mendapat orang kata laporan mengenai tentang serangan peristiwa Balai Polis Bukit Kepong ni lah adalah diserang oleh komunis. So puan boleh tengok lah, boleh baca. Dia tulis in English Ya, in English. OCPD ni dia mesyuarat dengan Pesuruhjaya Polis British. Jadi dia kena English. Okay. Yang laporan tadi Yang laporan tu itu anggota bawahan. Yes. Okey. Ini adalah kata-kata keramat di mana sebelum orang kata Sarjan Jamil ditembak mati. Okey. Jadi inilah you boleh tengok ini kata-kata keramat yang dalam filem Bukit Kepong tu Okey, ini di mana kita menunjukkan replika Balai Polis Bukit Kepong macam inilah bentuk Balai Polis Bukit Kepong macam mana tuan-tuan perempuan adik-adik semua tengok dalam filem Bukit Kepong tu macam inilah bentuk Balai Polis Bukit Kepong tu lah. Jadi beret kelamin pun macam tu. Okey, dalam filem pun boleh tengok sebab dan tadi yang dalam keluarga dalam beret kelamin tu yang tengah makan tu lepas tu ada lorong yang untuk lari ke bawah. Inilah. Okey. Ya, betul. Jadi tempat benteng dia orang di mana orang kata kalau komunis akan buat serangan bom shelter. Okey, ini anggota-anggota yang terkorban. Okey. Anggota-anggota yang terkorban ini Sarjan Jamil bin Muhammad Shah. Dia Ketua Polis Balai waktu kejadian. Okey, ini Sarjan Jamil. Ini anggota-anggota yang tercedera. Okey. Yang last anggota dalam filem dalam cerita Bukit Kepong ni, yang peristiwa Bukit Kepong ni yang terkorban ini yang meninggal dunia adalah Yusuf Rono. Okey, dari segi anggota yang terkorban ni juga kita dapat maklumat bagaimana serangan Balai Polis Bukit Kepong tu. Okey. Jadi ini tadi yang saya cakap Pakcik Abdul Samad dengan Makcik Jamila ni lah. Makcik Jamila ni duduk di Singapura. Siapa suami dia? Ini Makcik Jamila ni anak. Anak kepada Mak Yasin. Mak Yasin, Muhammad bin Yasin.
Tu yang atas kena. Tu Muhammad bin Yasin Haji Wahab. Anak dia. Yes, betul. Pakcik ni Pakcik Abu Samad ni anak Ahmad Jaafar. Tu Ahmad Jaafar ujungnya. Yes, betul. So makcik waktu memang setiap 23 bulan waris-waris ni memang kami akan jemput. Okey, termasuk anak Sajin Jamil. Masih ada lagi anak Sajin Jamil. Bekas anggota polis juga, pegawai polis. Anak Sajin Jamil. Jadi anak mana yang waris-waris diorang ni semua juga kami jemput juga lah. Semua ada kontak number dengan kami lah. Ini tanah perkuburan pun dekat sini ke? Tanah perkuburan di sini. Cuma ada 3 anggota saja yang dikebumikan, warisnya minta dikebumikan di tempat diorang lah, di negeri diorang. Yang lain semua kami ada makamkan di Pusara Pejuang di zaman era darurat ni, okey. Telekomunikasi memang tak ada. Hiburan pun memang tak ada. Jadi inilah orang kata salah satu orang kata hiburan waktu zaman dulu lah. Zaman datuk nenek moyang kita, masa makcik pun kalau pernah rasa benda ni. Ini adalah wayang pacak. Okey, di mana wayang pacak ni didirikan di kawasan lapang. Okey, jadi orang ramai, penduduk kampung ni memang ramai. Berapa buah kampung yang berdekatan ni semua akan datang. Jadi daripada situlah kita tengok cerita. Ni cerita waktu zaman dulu ni dia orang cerita Charlie Chaplin. Betul Wayang pacak. Betul? Ni. Okey, ini rancangan bridge. Okey, selepas Parti Komunis Malaya berjaya menghalau tentera Jepun di Tanah Melayu ketika itu. Ini rancangan yang pertama yang dibuat oleh British. Okey, di mana orang kata binakan satu tempat, orang kata new village untuk kampung baru. Inilah orang kata penduduk komunis yang ada ni. Inilah kawasan ni. Inilah kawasan yang ditempatkan. Okey, sehingga dikeluarkan kad penahanan. Okey, waktu tu benda ni ada jadi isu. Okey, jadi sehingga dikeluarkan identiti kad lah pada Tanah Melayu ketika itu kan. Siapa yang tak pernah tengok cimpeng? Ini cimpeng. Gambar dia sampai dikeluarkan ni warrant wanted ini cimpeng. Ini semua kejadian ni di Singapura ni, tak silap saya ni. Ini di Kedah. Kedah. Dia tahu. Ini lama kalau datuk nenek moyang kita ada ni, kita ni anak Dia ingat ni. Kena tutup, buka je tu. Ini telefon saya pernah rasa. Telefon pusing. Dia pusing. Ini betul ni? Ini surat khabar ni memang betul, tapi surat khabar ini kita dah print gambar. Yang sama berbangga kerana mengambil bahagian dalam menunjukkan kesetiaan kepada raja mereka. Lelaki perempuan dari berbagai-bagai bangsa bersatu padu berkhidmat pada negeri. Meraihkan Indonesia. Masa presiden boleh dapat disahihkan tahun ni bila diambil, tapi yang dapat disahihkan gambar ni diambil sebelum kejadian. Ini bot yang di bom yang di Kakak lah. Waktu bot ni baru berlabuh di sini menghantar kita punya anggota. Okey, ini gambar-gambar kenangan lah sebelum diambil. Okey, ini kelongsong peluru yang kita jumpa di tapak Balai Politik Kepung ni lah. Banyak banyak dia punya kelongsong peluru. Saya pun tak dapat tahu banyak panjang mana, tapi inilah yang kita pamerkan kepada orang awam. Okey. Salah satu bukti yang paling sahih yang saya suka tunjukkan kepada orang ini. Okey, ini gambar selepas kejadian. Okey, Menteri Besar Johor waktu tu Datuk On bin Jaafar. Okey, datang melawat tapak kejadian ni. Inilah orang kata gambar-gambar tragedi serangan Balai Politik Kepung yang sahih. Okey, ini adalah anggota polis yang terkorban. So apabila dibunuh dia dibakar. Ini dia punya orang kata agenda dan ideologi komunis membuat serangan. Sangat kejam. Sangat kejam. Tutup mata jangan tengok. Okay. Ini salah satu bukti juga di mana report OCPD waktu tu OCPD Paguh Balai Politik Kepung ni di bawah pentadbiran IPD Paguh. Sekarang ni Bukit Kepung ni di bawah IPD Muar.
Okey, so ini adalah report di mana Ketua Polis Balai IPD Pagoh OCPD Datuk JJ Raj, okey, dia membuat report ni setelah dia mendapat orang kata laporan mengenai tentang serangan peristiwa Balai Polis Bukit Kepong ni lah, telah diserang oleh komunis. So puan boleh tengok lah, boleh baca. Dia tulis in English ke? Ya, yeah, in English. OCPD ni dia mesyuarat dengan Pesuruhjaya Polis British. Jadi dia kena English. English. Okey. Yang laporan tadi itu. Yang laporan tu itu anggota bawahan. Yes. Okey. Ini adalah kata-kata keramat di mana sebelum orang kata Sarjan Jamil ditembak mati. Okey. Jadi inilah yang boleh tengok ini kata-kata keramat yang dalam filem Bukit Kepong tu. Okey, ini di mana apa kita menunjukkan replika Balai Polis Bukit Kepong macam inilah bentuk Balai Polis Bukit Kepong, macam mana tuan-tuan perempuan adik-adik semua tengok dalam filem Bukit Kepong tu, macam inilah bentuk Balai Polis Bukit Kepong tu lah. Jadi barek kelamin pun macam tu. Okey, dalam filem pun boleh tengok sebab yang tadi yang kalau dalam keluarga dalam apa barek kelamin tu yang tukang makan tu, lepas tu ada lorong yang untuk lari ke bawah, inilah. Betul tu. Ya, betul. Okey. Jadi tempat benteng dia orang di mana kata kalau ini akan buat serangan.